Selamat datang ke channel Nazar Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua cara mudah untuk kita menanam stek batang besar daripada pokok bougainville. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian video tutorial saya ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip tahu, nanti anda terlepas cara-cara yang perlu anda ketahui. Baiklah teman-teman semua, sebelum anda meneruskan perkongsian saya pada kali ini, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazar Abdullah. Baiklah, terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada video tutorial perkongsian saya pada kali ini. Okey. Baiklah teman-teman, di sini saya memiliki sebuah cabang daripada stek pokok bougainville. Besar kan? Sama dengan besar lengan saya. Okey. Okey. Pertama sekali teman ataupun perkara utama atau perkara asas ataupun dasarnya, sebelum anda mencari stek ataupun cabang ataupun batang daripada pokok bougainville untuk anda jadikan sebagai bahan stek, untuk anda tanam stek ya. Pertama sekali, apa hal-hal yang anda perlu ketahui ialah pastikan anda mengambil batang untuk jadikan stek daripada pokok bougainville yang sehat, subur ya. Sehat, subur seperti ini. Okey, tidak berpenyakit. Dan pastikan anda mengambil batang tersebut batang dari pokok induk bougainville yang mempunyai bunga yang cantik. Okey. Itu adalah perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, teman-teman, apa yang perlu anda perhatikan adalah pastikan pokok tersebut dalam keadaan yang subur dan sehat. Okey, subur dan sehat. Itu adalah beberapa perkara yang penting yang anda perlu ketahui. Pertama sekali, sebelum anda mengambil batang daripada pokok bougainville untuk anda tanam jadikan sebagai bahan stek, untuk dijadikan sebagai bahan bonsai. Ini terutamanya untuk anda ingin menjadikan bahan batang tersebut untuk jadikan sebagai bahan bonsai. Okey. Lepas itu teman, untuk dari segi gayanya pula, ini untuk khas untuk anda ingin menjadikan stek pokok bougainville anda menjadi sebagai sebuah bahan bonsai teman ya. Ini terpulang kepada anda. Sama ada anda ingin menggayakan gaya lurus, ini adalah gaya lurus, mana anda boleh mencari bahan stek daripada batang pokok bougainville yang berbentuk lurus ini. Sekiranya anda ingin membuat bougainville yang gaya yang beliung-liuk, bengkak-bengkok, anda boleh mencari batang-batang yang sudah bengkak-bengkok ya. Itu adalah tergantung kepada anda. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang paling penting juga yang anda perlu ketahui ialah media tanamnya, media tanam ya teman, untuk anda menanam pokok bougainville stek daripada batang pokok bougainville anda itu nanti. Pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat pertama, poros, dan kedua, gembor. Ini adalah merupakan sifat yang paling penting kepada bahan yang ingin anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam stek batang pokok bougainville anda ini nanti. Okey, baiklah teman-teman, itu adalah beberapa perkara yang anda perlu ketahui sebelum anda mengambil batang daripada pokok bougainville untuk anda jadikan stek, terutamanya anda untuk menjadi bahan stek tersebut sebagai sebuah bahan bonsai dan kedepannya sebagai sebuah bonsai. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita pergi ke langkah yang seterusnya, yang apa yang anda perlu ketahui dan apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda inginkan stek batang besar daripada pokok bougainville anda akan tumbuh 100%. Okey, insyaAllah pastikan anda terus bersama mengikuti perkongsian video tutorial saya ini. Okey, pertama sekali teman, sediakan batang ya. Ini adalah batang teman daripada pokok bougainville ya, batang. Okey, daripada bougainville, batang sehat. Okey, untuk pertama sekali yang anda perlu lakukan kepada batang pokok bougainville anda ya teman, pastikan anda mencuci sehingga bersih dulu ya. Cuci sehingga bersih dulu batang pokok bougainville anda ini. Mengapa anda perlu mencuci teman? Ini adalah untuk membuang segala debu-debu ataupun kotoran ataupun jamur teman yang ada ataupun kulat yang tumbuh pada batang pokok bougainville anda dengan menggunakan berus gigi ataupun sikat gigi. Boleh saja teman, yang penting benda itu sesuai untuk anda menggunakan mencucinya. Okey, anda juga boleh menggunakan berus seperti ini ya, ataupun berus gigi seperti ini. Okey, boleh saja. Ini tergantung kepada bahan yang mudah anda dapatkan. Ingat, yang penting bahan itu mudah untuk anda dapatkan. Okey, kita cuci dulu ya teman, cuci dulu. Kita cuci sehingga bersih ya. Okey, itu cuci dahulu. Okey, cuci dahulu. Tak ingat teman, usahakan untuk mencuci batang stek batang daripada pokok bougainville anda ini dengan menggunakan air hujan ya. Air hujan teman, okey. Terus itu, okey, gunakan air hujan ya. Jangan menggunakan air pipe kerana pipe mempunyai kandungan klorin ya teman, yang di mana klorin ini sangat tidak baik untuk
stek, sama ada batang ataupun cabang daripada pokok bougainville Anda. Pastikan Anda menggunakan air hujan ya, ataupun air jamur, ataupun air sumur ataupun air perigi. Itu adalah merupakan beberapa jenis air yang sangat sesuai untuk Anda gunakan sebagai bahan untuk mencuci stek daripada batang pokok bougainville Anda. Okey, kemudian teman-teman, setelah selesai Anda melakukan membersih seperti ini ya. Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Okey, Anda lakukan ialah okey, kita dah selesai cuci. Okey, macam tu kan? Nampak? Dah bersih kan? Okey, dah nampak, dah segar kembali. Jadi sekarang apa yang kita perlu lakukan adalah teman, kita akan membantu ya teman. Kita akan membantu stek daripada batang pokok bougainville kita ini ya, mudah untuk tumbuh banyak akarnya. Bagaimanakah cara-caranya teman? Okey, cara-caranya ialah teman yang Anda boleh lakukan ialah dengan Anda melakukan penyayatan, okey, ataupun Anda mengupas bahagian pangkal bawah. Ini adalah bahagian bawah teman-teman, bahagian bawah daripada batang pokok bougainville. Okey, kita akan mengupas berbentuk V bawah ya, bahagian bawah ni. Ataupun kita menyayat berbentuk V bahagian bawah pangkal bawah daripada stek batang pokok bougainville ini. Okey. Ingat lagi kan mengapa kita perlu melakukan pengupasan ataupun penyayatan? Ini adalah bertujuan untuk membantu memperbanyakkan akar pada stek batang pokok bougainville kita ni. Okey, Anda mengupas boleh menggunakan parang, kapak atau apa saja bahan yang sesuai untuk Anda melakukan penyayatan atau pengupasan. Okey, di sini teman saya menggunakan kapak ya. Ini adalah kapak. Okey, kapak pastikan tajam dan pastikan sentiasa berhati-hati semasa melakukan pengupasan ataupun penyayatan. Okey, kita lakukan pengupasan dulu. Okey, macam ni teman. Okey, kita buat macam ni. Okey, bismillah. Okey, macam ni teman-teman. Nampak? Tu kan? Oh, macam tu. Nampak? Ini adalah cara kita melakukan pengupasan ataupun penyayatan. Ingat lagi kan? Apa tujuan tadi? Untuk membantu memperbanyakkan akar tumbuh pada stek batang pokok bougainville kita ini. Okey. Okey, lepas tu teman-teman apa yang kita perlu lakukan? Okey, kemudian teman-teman apa yang kita perlu lakukan? Kita akan membantu mempercepatkan tumbuh akar pada stek batang pokok bougainville kita ni. Kita akan membantu mempercepatkan tumbuh akar pada stek batang pokok bougainville ini. Okey. Untuk membantu mempercepatkan tumbuh akar pada stek pokok bougainville kita ini ya teman-teman, terdapat pelbagai bahan ataupun media yang kita boleh gunakan ya. Di mana untuk perkongsian kali ini teman saya akan hanya gunakan serbuk perangsang akar. Anda juga boleh menggunakan bawang merah, bawang putih, bunga lidah buaya teman. Itu adalah merupakan antara beberapa bahan media yang boleh Anda gunakan untuk Anda membantu mempercepatkan tumbuh akar pada stek batang pokok bougainville Anda. Okey. Untuk perkongsian pada kali ini teman ya, saya kongsikan kepada Anda dengan menggunakan serbuk perangsang akar. Ini adalah serbuk perangsang akar, di mana ini Anda boleh beli di toko-toko menjual bahan-bahan pertanian teman, boleh saja dibeli di sana. Okey. Bagaimana caranya teman? Okey, caranya sangat mudah teman, iaitu Anda sediakan bekas untuk Anda meletakkan serbuk perangsang akar ini macam ni tadi teman. Okey, kemudian Anda masukkan sedikit air dalam dia, masukkan sedikit air, lepas tu Anda masukkan serbuk perangsang akar ni tadi ke dalam bat ni tadi. Okey, lepas tu kemudian kita adukkan ya, kita gaulkan dengan air macam ni teman. Saya sediakan ya. Kita adukkan dengan air macam tu sehingga tercampur rata macam tu. Lepas tu teman, apa yang kita perlu lakukan? Kita akan celupkan stek batang pokok bougainville kita ke dalam ni serbuk perangsang akar ini. Okey. Kita celupkan ke dalam ni ya, serbuk perangsang akar ni ke dalam ni serbuk perangsang akar ni, kita celupkan macam ni teman. Okey, kita ambil. Okey, kita celupkan ke dalam ni. Macam tu. Pastikan bahagian-bahagian kita
penyayatan ataupun kupasan tadi teman ya terkena sepenuhnya dengan larutan perasan akar ini. Okey. Macam tu. Okey, pastikan semua teman, semua bahagian tadi yang kita lakukan penyayatan ataupun pengupasan kulit tadi semua terkena serbuk perasan akar tadi ya. Okey, macam tu. Okey, macam tu. Okey. Kan? Macam tu ya. Okey, lepas tu teman kita biarkan dulu biar serbuk daripada perasan akar ini teman meresap ya pada bahagian yang kita lakukan pengupasan ataupun penyayatan pada batang besar pokok bougainville kita ini. Okey, kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu. Okey, baiklah teman-teman ya, sementara kita menunggu serbuk perasan akar tadi meresap kepada stek batang pokok bougainville kita ya teman. Sekarang kita akan sediakan dulu media tanam ya teman, media tanam untuk kita menanam stek pokok bougainville kita tadi ya. Okey, baiklah teman, apa yang perlu di sini teman? Ingat tadi ya, pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur. Okey, baiklah teman-teman ya, dalam perkongsian video tutorial pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda dengan menggunakan media tanam terdiri daripada tanah merah ya teman, tanah merah ya. Ini adalah tanah merah ya teman. Ya, ini adalah tanah merah ya. Okey, kita ambil satu bahagian tanah merah. Okey, macam tu teman ya. Okey, lepas tu kita ambil dua bahagian di kompos. Okey, kompos ini teman tergantung kepada anda apa yang mudah anda untuk dapatkan ataupun perolehi teman ya. Sama ada anda menggunakan kompos daripada pokok-pokok, daun-daun pokok teman ya. Daun-daun pokok bambu ya, daun-daun pokok apa saja teman, ataupun anda juga boleh menggunakan daun daripada pokok kelapa sawit teman yang sudah lama memburuk teman ya, sudah lama. Pastikan yang sudah lama teman, jangan gunakan baru ya. Begitu juga dengan kompos daun ya teman. Pastikan daun-daun tersebut sama ada daun kayu, daun pokok kelapa sawit yang sudah lama mereput ya teman, yang sudah lama mereput ya. Paling kurang pun teman dalam masa 6 bulan macam tu ataupun lagi lama lagi baik teman. Kerana kompos ini mempunyai sifat yang sangat gembur dan poros. Mana itu adalah kelebihan apabila kita menggunakan pupuk ya sebagai ataupun kompos ya, kompos daripada kayu ya kan, daun kayu ataupun daun kelapa sawit. Sangat sesuai teman, dan ini adalah merupakan media tanam yang mempunyai sifat yang poros dan gembur. Okey. Manakala tanah merah ini juga sangat sesuai teman untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam stek daripada batang besar pokok bougainville kita. Okey, untuk tanah merah ini teman-teman ya, ia mempunyai sifat yang juga poros dan juga gembur. Tapi yang penting kita campurkan dengan kompos tadi teman, iaitu kompos daripada daun-daun kayu ataupun daun pokok kelapa sawit yang sudah mereput teman-teman ya. Anda juga boleh menggunakan pupuk kandang teman-teman, tapi cuma satu teman. Untuk masa penanaman pertama seperti ini ya teman, anda tidak digalakkan ya untuk terus menggunakan pupuk daripada pupuk kandang ya, kerana pupuk kandang ini belum sesuai lagi digunakan masa-masa kita melakukan penanaman pertama seperti ini. Jadi anda boleh menggunakan kompos ya teman, tanah kompos ya. Sama ada tanah kompos anda yang boleh dapatkan daripada pohon bambu, pohon pisang ya, ataupun pohon kelapa sawit tadi seperti itu ya teman ya. Ataupun anda juga boleh membeli ya teman. Anda boleh membeli kompos yang ada dijual di toko-toko berjualan barang pertanian. Okey, anda boleh gunakan. Contohnya seperti ini ya teman. Anda boleh menggunakan ini teman. Ini juga merupakan contoh ya teman ya, kompos ya. Kompos teman, anda boleh gunakan ya. Ini teman. Nah, ini merupakan juga contoh kompos teman ya. Okey. Ini ada 8 dalam satu teman, banyak ya. Ribosan dalam tu terdapat pelet,
Alkal powder, humic acid, kokopit, burn soil, burn husk dan rich humus. Okey, sangat sesuai teman ya. Ini sangat sesuai teman untuk anda gunakan sebagai bahan untuk anda menanam stek batang daripada pokok bugambil anda. Okey. Macam tu teman. Itu adalah beberapa bahan yang sangat sesuai ya, teman ya. Macam ni teman. Ini adalah contoh komposnya teman. Ini sangat sesuai, kompos bersifat poros dan gembor ya. Dan boleh tambahkan juga teman sedikit itu sebagai bahan untuk anda menanam stek daripada batang besar pokok bugambil anda. Okey. Apa yang penting di sini ya teman ya, bahan yang anda menggunakan untuk menanam stek batang besar daripada pokok bugambil anda bersifat poros ya teman, bersifat poros dan gembor. Itu sangat penting. Ini tidak kira teman sama ada itu pasir malang, pasir sungai ya, pasir kali ataupun sepehan batu bata ya teman, boleh saja digunakan. Yang penting mudah untuk anda dapatkan dan bersifat poros dan gembor. Kenapa ia perlu bersifat poros dan gembor teman? Yang pertama, bersifat poros ialah untuk membantu mempercepatkan pengaliran air semasa anda melakukan penyiraman kepada media tanam. Terutama sekali anda menanam stek batang besar anda di dalam pot teman, ataupun di dalam polybag ya, ataupun bekas lain. Ini sangat membantu dan ini akan membantu mengelakkan berlakunya media tanam anda menjadi terlalu basah. Kerana apabila media tanam anda menjadi terlalu basah ya teman, ini boleh menyebabkan stek daripada batang besar pokok bugambil anda akan menjadi busuk dan memburuk, dan ini boleh menyebabkan stek batang besar pokok bugambil anda akan mati. Okey, dan anda akan menemui kegagalan untuk memperolehi ataupun mendapat stek batang besar pokok bugambil anda untuk hidup. Jadi ini sangat membantu ya teman. Pastikan anda menggunakan bahan untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk menanam stek batang besar pokok bugambil anda bersifat poros. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua teman, bersifat gembor. Okey, mengapa pula anda harus ataupun perlu menggunakan media tanam yang bersifat gembor untuk menanam stek pada batang besar pokok bugambil anda? Ini adalah kerana teman-teman, semasa apabila anda ya menggunakan bahan untuk dijadikan sebagai media tanam bersifat gembor teman, ini sangat membantu memberi ruang oksigen dan ruang udara yang cukup banyak di dalam media tanam anda. Apa yang baiknya teman? Apa yang baiknya ataupun apakah manfaatnya apabila anda menggunakan media tanam yang bersifat gembor teman? Ini adalah sangat membantu untuk membekalkan oksigen dan ruang udara yang banyak di dalam media tanam, dan ini membantu bahan stek anda teman ya, terutamanya batang besar seperti ini akan cepat tumbuh akarnya kerana memiliki ruang oksigen dan udara yang banyak di dalam media tanam, dan ini boleh membantu membebaskan akar-akar daripada stek pokok bugambil anda ya teman ya, batang besar bugambil anda tumbuh dengan bebas. Dan ini sangat baik teman, kerana apabila akar daripada stek batang besar pokok bugambil anda tumbuh dengan bebas, ia akan memastikan stek batang besar pokok bugambil anda akan tumbuh subur, tumbuh 100%. Itu adalah kenapa anda perlu menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembor. Okey, ingat teman, itu adalah fungsi ya. Itu adalah alasannya kenapa anda perlu menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembor. Okey, kemudian teman-teman ya, anda perlu menggunakan air sumur ataupun air hujan. Kenapa teman? Kerana air sumur ataupun air hujan adalah merupakan salah satu jenis air yang tidak mempunyai klorin. Dan apabila anda menggunakan air pipe dengan memiliki klorin, ini sangat tidak baik dan memberi kesan tidak baik kepada bahan stek cabang ataupun batang besar pokok bugambil anda. Kerana klorin itu sangat tidak baik untuk batang besar ataupun stek cabang daripada pokok bugambil anda, terutamanya sekali semasa anda melakukan penanaman yang pertama kali. Ingat teman ya, seandainya stek anda sudah tumbuh dan mempunyai banyak akar, tidak menjadi masalah teman untuk anda menggunakan air pipe. Okey, tidak masalah. Okey, jadi di sini teman kita akan, oleh kerana media tanam ini terlalu kering ya teman, ini adalah terkering ya, bersifat terlalu gembor ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan melakukan sedikit penyiraman ya. Ingat teman, menggunakan air hujan ataupun air sumur ya. Itu adalah merupakan air yang sangat sesuai untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita melembabkan bahan media tanam kita. Ingat teman, jangan terlalu basah ya. Pastikan saja ya dalam keadaan yang lembab saja. Okey, lembab saja. Ingat pertama kali teman, pastikan lembab saja ya.
Untuk penyiraman ataupun media tanam ini teman-teman, anda mempunyai dua pilihan ya teman. Sama anda menggunakan media tanam itu yang dalam keadaan kering dengan cara menyiram basah 100% ataupun anda menggunakan media tanam yang berada dalam keadaan lembap saja, iaitu anda siram lebih kurang 30% ya. Semoga supaya media tanam anda ini berada dalam keadaan yang lembap saja, bukan basah teman ya, bukan terlalu basah ya. Ingat, hanya dalam keadaan lembap saja, okey. Jangan lembap saja, ingat ya. Hanya dalam keadaan lembap saja, bukan terlalu basah. Kenapa anda perlu melakukan dua cara ini teman ya? Okey. Terdapat dua cara ataupun dua alasan ataupun sebab ya teman, mengapa anda melakukan menggunakan media tanam yang basah 100% ataupun anda hanya menggunakan bahan media tanam yang hanya lembap. Okey, dua situasi. Okey. Apabila anda menanam stek daripada cabang ataupun batang tua, batang besar teman, pokok bougainville anda perlu menggunakan dalam keadaan yang basah 100% ialah semasa anda menanam masa musim panas ataupun musim kering. Okey, itu adalah masa yang sesuai anda menggunakan media tanam dalam keadaan yang basah 100% teman ya. Semasa anda melakukan penanaman stek itu tersebut dalam keadaan musim yang panas. Okey, panas ya. Kenapa panas teman? Itu adalah kerana apabila musim panas teman, sudah pasti ya penyerapan daripada matahari memang terlalu tinggi. Jadi media tanam anda akan cepat mengering. Jadi anda perlu melakukan penyiraman yang pertama sekali basah media tanam anda 100% ya teman ya. Basah 100% itu adalah semasa musim kering. Okey, semasa anda melakukan penanaman stek cabang ataupun stek batang besar daripada pokok bougainville anda semasa musim panas ataupun musim kering, anda perlu melakukan penyiraman 100% basah media tanam anda. Ingat ya, semasa musim panas. Jadi, bagaimana? Okey, untuk itu teman, untuk pada musim hujan pula, anda tidak perlu menggunakan media tanam yang basah 100% teman-teman. Ini adalah kerana semasa musim hujan memang keadaan suhunya masa tu memang keadaan yang lembap dan sejuk. Jadi anda tidak perlu menggunakan ataupun menyiram media tanam anda basah 100% ya, kerana musim sudah agak lembap dan sejuk. Jadi kenapa ini teman-teman? Ini adalah kerana apabila semasa musim sejuk, anda tidak perlu menggunakan media tanam basah 100% kerana nanti dibimbangkan atau dikhawatirkan teman-teman, stek anda akan menjadi busuk ya, kerana media tanam anda terlalu lama dalam keadaan yang terlalu basah. Jadi anda hanya perlu mengekalkan media tanam anda dalam keadaan lembap saja semasa musim hujan. Okey, ingat ya, semasa musim hujan pastikan anda mengekalkan media tanam anda hanya dalam keadaan yang lembap sahaja, tidak terlalu basah, melainkan pada musim kering ya teman-teman ya. Musim kering, pastikan media tanam anda sentiasa dalam keadaan yang lembap. Itu adalah perbezaan teman-teman ya, semasa anda melakukan penanaman pertama pada stek daripada batang tua ataupun batang besar pokok bougainville anda. Okey, itu ya teman, ingat tak itu ya. Itu adalah perkara yang perlu anda ketahui semasa anda melakukan penanaman pertama stek batang besar pokok bougainville anda. Okey, boleh faham teman? Okey. Baiklah teman ya. Dah jadi macam ni ya. Dah dalam keadaan macam ni lembap. Okey, kita sudah boleh melakukan penanaman. Okey. Untuk menanam teman-teman, anda juga boleh menggunakan pot ya. Anda boleh menggunakan pot ataupun pasu ya, sama ada pasu batu ataupun pasu plastik, terpulang kepada yang penting pastikan pot tersebut anda membuat lubang yang besar dan banyak. Kenapa teman? Ini adalah untuk membantu melancarkan proses penggalian aren semasa anda melakukan penyiraman pada stek bougainville anda. Okey, baiklah teman, dalam perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda dengan menggunakan polypack ya teman. Polypack sebagai bahan ataupun bekas untuk kita menanam pokok bougainville kita. Okey. Okey teman, kita akan sediakan polypack ya. Ini teman. Okey. Polypack ini juga bagus sebagai bekas untuk kita menanam stek pertama kali pokok batang besar bougainville kita. Okey. Kerana polypack ini teman mempunyai banyak lubang ya. Okey, memang satu bahan yang sangat sesuai untuk kita jadikan bekas untuk kita menanam stek daripada batang besar pokok bougainville kita. Okey. Caranya kita ambil media tanam tadi ya. Lepas tu kita akan masukkan
media tanam ini ke dalam polybag nih. Oke, itu. Ini tadi adalah teman-teman ya, saya hanya menggunakan media tanam terdiri daripada kompos dan juga tanah merah ya. Anda juga boleh menggunakan tanah kuning teman ataupun tanah subur saja boleh teman. Ini tergantung kepada apakah jenis bahan-bahan yang mudah Anda dapatkan ya teman. Tidak semestinya Anda menggunakan tanah merah saja ya teman, ataupun tanah merah dengan kompos saja. Ini tergantung ya teman, tergantung pada bahan yang mudah Anda perolehi ya. Oke, tergantung teman. Sekiranya Anda mudah untuk membolehi tanah kompos saja, tanah kompos di bawah pokok pisang ataupun pokok bambu, boleh juga teman Anda gunakan ya, boleh juga, tidak menjadi masalah ya. Yang penting, ingat teman, yang penting pastikan media tanam tersebut bersifat poros dan gembur. Itu adalah sifat yang perlu ada kepada apa-apa saja media tanam ataupun bahan untuk Anda jadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam stek batang besar pokok bougainville Anda. Ingat ya teman ya, pastikan media tersebut bersifat poros dan gembur. Oke, kita padatkan dulu ya. Kenapa kita perlu memadatkan teman? Okey, kita perlu memadatkan ini adalah kerana untuk mengelak bahan stek daripada batang besar pokok bougainville kita menggoyang, tidak guguh dan teguh ya. Ini apabila berlaku bergoyang, tidak guguh teman, ini boleh menyebabkan lambat ataupun stres pada batang pokok bougainville kita untuk mengeluarkan akar. Kerana ini tidak bagus teman. Jadi oleh itu kita perlu melakukan pemadatan terlebih dahulu pada media tanam tersebut ya. Kemudian kita akan masukkan teman ya. Kita akan masukkan stek dah batang besar pokok bougainville kita ke dalam polybag ni. Seperti sebelum tu kita buat lubang dulu ya. Kita buat lubang dulu ke dalam polybag tersebut. Okey. Lepas tu kita masukkan stek tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan dalam teman ya. Bismillah. Macam tu, nampak? Okey. Okey, lepas tu kita padatkan ya. Tambah lagi ya teman, kita tambah lagi media tanam tadi ya. Pastikan benar-benar padat ya teman ya.
Okey, baiklah teman. Ini ya. Ini dah hasil nanti teman ya. Hasil daripada kita menanam stek batang besar bergembil kita teman ya. Ini adalah hasil dengan menggunakan media tanam tadi, kompos dan juga tanah kuning, tanah merah teman, kompos dan juga tanah merah. Dan kita menggunakan serbuk perasa akar sebagai bahan untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar pada stek batang bergembil kita ini. Okey. Okey, baiklah teman, ini adalah caranya teman, bagaimana anda boleh lakukan dan insyaAllah anda sekiranya anda dapat mengikuti praktikal ataupun tutorial ini dengan cara yang betul dan tepat, teman, insyaAllah anda akan mendapat hasilnya. Baiklah teman, di sini kita akan sama-sama lihat teman bagaimana hasil ya dengan menggunakan media tanam yang sama dengan tutorial yang sama. Hasil ya teman, batang besar daripada cabang batang stek besar daripada batang pokok bergembil yang sudah saya tanam beberapa minggu yang lepas. Okey, kita lihat dulu ya. Okey teman, terlihat ya. Ini adalah antara contoh hasil teman. Ini dia teman. Nampak tak? Ini dia teman. Ini adalah hasil teman. Batang bergembil yang besar ya teman ya. Batang bergembil besar dengan media tanam yang sama, dengan cara metode yang sama. Okey, ini adalah hasil teman. Anda akan dapat memiliki sebuah tanaman stek batang besar daripada pokok bergembil dengan hasil daunnya seperti ini teman. Ini teman ya. Ini adalah hasilnya. Ini teman, ini adalah hasilnya ya. Ni, okey. Okey, baiklah teman, selepas anda selesai melakukan tanaman stek ini seperti tadi teman-teman ya. Apa yang anda lakukan? Langkah seterusnya yang perlu anda lakukan adalah teman-teman ya. Pastikan anda ya teman, ini adalah untuk langkah seterusnya teman. Perkara yang anda perlu lakukan seterusnya ialah setelahnya anda selesai melakukan penanaman seperti tadi ya teman ya. Apa yang anda perlu lakukan sekarang teman, anda letakkan stek ini teman ya di tempat teduh dulu daripada sinaran cahaya matahari. Kenapa teman? Ini adalah untuk mengurangkan stres ya pada stek batang besar pokok bergembil ini. Okey, letakkan di tempat terlindung daripada sinaran matahari. Tempat terlindung ya, bukan tempat yang tidak mendapat cahaya matahari langsung. Boleh mendapat cahaya matahari tetapi secara tidak langsung. Contohnya seperti anda letakkan di bawah pokok kayu ya, di tepi-tepi bangunan. Yang penting ia dapat menerima sinaran matahari tetapi secara tidak langsung. Ingat teman, masih mendapat menerima pancaran matahari tetapi tidak langsung. Okey, jangan meletakkan stek anda ini teman di tempat yang teduh seperti dalam bilik mandi ataupun di bawah bangunan. Jangan ya, nanti stek anda tidak akan tumbuh ataupun lambat tumbuhnya daunnya. Okey, pastikan anda meletakkan di tempat yang teduh seperti di bawah pokok kayu ataupun di tepi-tepi bangunan. Okey. Kemudian teman ya, perkara seterusnya yang anda perlu lakukan ialah pastikan anda memantau keadaan media tanam di dalam polybag ini teman ya. Okey. Kenapa itu? Pastikan agar media tanam, terutamanya media tanam ini teman, tidak menjadi terlalu kering ya. Kenapa? Sekiranya ia menjadi terlalu kering teman, pastinya stek batang besar pokok bergembil ini akan mati. Jadi anda gagal untuk menanam stek batang besar pokok bergembil anda. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara ketiga teman, apa yang anda perlu lakukan selepas ini, pastikan stek batang besar pokok bergembil anda ini selamat ataupun bebas daripada gangguan hewan-hewan peternakan anda seperti kucing dan juga ayam. Itu adalah beberapa contoh haiwan yang kita pelihara di rumah ya. Pastikan anda memastikan stek daripada batang besar pokok bergembil ini selamat daripada gangguan hewan-hewan tersebut. Itu adalah perkara yang ketiga. Dan perkara yang empat yang anda perlu lakukan adalah teman-teman ya, pastikan anda jangan terkena membiarkan tanaman stek batang besar daripada pokok bergembil anda ini teman terkena siraman air hujan ataupun terkena hujan. Contohnya teman, jangan membiarkan pokok bergembil anda ini terkena siraman air hujan seharian penuh. Okey, itu yang keempat. Dan perkara yang kelima yang perlu anda lakukan teman ya, pastikan anda melakukan penyiraman kepada media tanam daripada pokok bergembil ini. Okey, bila untuk melakukan penyiraman, ini adalah selepas 5 ataupun 7 hari daripada penanaman pertama ini. Itu adalah masa sesuai teman. Okey. Tapi sebelum itu pastikan anda memastikan media tanam di dalam polybag ini teman ya dalam keadaan kering, benar-benar kering. Jangan juga terlampau kering ya, barulah anda boleh melakukan penyiraman. Bagaimana caranya teman? Ambil jari anda, korek sedikit media tanam tu, tengok kalau sudah kering kat bawah tu, lakukan penyiraman. Okey. Untuk di dalam polybag seperti ini teman-teman, anda boleh melakukan penyiraman dengan menggunakan air lebih kurang setengah daripada botol ni. Setengah ya, setengah daripada botol ni. Jangan banyak botol banyak sangat. Nanti boleh menyebabkan pokok anda membusuk. Setengah saja cukup. Okey, bagaimana pula ataupun bila itu cara melakukan penyiraman teman-teman? Lakukan penyiraman dengan menggunakan setengah daripada botol ni airnya.
Okey, lebih kurang 250 ml macam tu. Okey, tapi sekiranya anda menggunakan pot yang besar teman, anda boleh menggunakan sebotol ini terus, iaitu 500 ml. Okey. Bagaimana pula waktu penyiraman? Okey, anda akan mulai melakukan penyiraman selepas 7 hari teman. Selepas 1 minggu ya, dari penanaman pertama ni anda lakukan penyiraman 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ingat ya, 3 hari sekali. Lakukan penyiraman bila? Okey, lakukan penyiraman pada waktu sore ataupun petang saja. Kenapa melakukan penyiraman pada waktu sore atau petang saja? Ini adalah kerana teman-teman, kerana pada waktu sore atau petang sinaran ataupun cuaca matahari sudah agak lembap dan sejuk. Dan ini memberi peluang untuk air yang kita siram tadi ya ke dalam media tanam sempat diserap oleh stek pokok bougainville kita ini. Itu adalah kelebihan apabila kita melakukan penyiraman pada waktu petang ataupun sore hari berbanding waktu pagi. Tapi sekiranya anda melakukan penyiraman waktu pagi, ini tidak sempat diserap oleh batang bougainville kerana sudah diserap oleh kepanasan cahaya matahari. Okey. Kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan ialah jangan melakukan penyiraman terlalu kerap ya. Ini boleh menyebabkan media tanam anda terlalu basah dan boleh menyebabkan stek batang besar pokok bougainville anda menjadi busuk dan memburuk dan stek batang besar bougainville anda tidak akan tumbuh. Itu adalah perkara-perkara yang perlu anda perhatikan ya semasa selepas anda melakukan penanaman pertama stek batang besar pokok bougainville ini. Sekiranya anda ingin memiliki pokok yang seperti ini. Ni teman, nampak kan teman? Tumbuh rimbun kan? Banyak daunnya. Okey, itu adalah cara-cara yang saya telah lakukan untuk menghasilkan pokok bougainville stek batang besar seperti ini. Teman-teman ya, ini contohnya. Okey, baiklah teman-teman ya. Itu adalah beberapa perkara yang anda perlu ketahui dan itu adalah metode ataupun tutorial yang anda boleh lakukan sekiranya anda ingin memiliki stek batang besar daripada pokok bougainville anda tumbuh subur seperti ini. Okey, nampak? Macam ni teman, ini adalah contohnya. Stek batang besar pokok bougainville yang sudah pun hasil tumbuh dengan suburnya. Okey, dengan melakukan metode ataupun cara yang sama. Okey, baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu. Untuk sebelum saya terlupa teman, penyungkupan. Penyungkupan itu tergantung bagaimana keadaan musim cuaca semasa anda melakukan penanaman. Sekiranya anda menanam semasa musim panas, anda boleh melakukan penyungkupan teman, sungkup ya. Mungkin 15 hingga 20 hari barulah anda boleh membuka sungkup secara berperingkat-peringkat. Tetapi sekiranya anda menanam pada musim hujan, anda tidak perlu melakukan penyungkupan kerana pada masa itu cuacanya agak sejuk dan lembap. Tidak perlu menyungkup. Okey. Seandainya anda memiliki rumah yang dibuat dengan kertas kaca temperan, anda tidak perlu menyungkup juga. Anda hanya perlu meletakkan stek ini di dalam rumah tersebut. Ini adalah penyungkupan secara besar-besaran ya. Okey, sekiranya anda hanya memiliki sedikit saja, anda boleh lakukan penyungkupan saja. Itu pada musim panas ya. Tapi masih juga perlu anda meletakkan di tempat yang teduh daripada sinaran cahaya matahari. Okey. Nak tahu mengapa perlu melakukan penyungkupan teman? Ini adalah untuk membantu memekalkan kelembapan pada stek dan media tanam kita. Waktu itu teman, anda juga perlu menyiram ya media tanam anda selepas 7 hari. Okey, macam tu walaupun disungkup. Ingat ya. Okey, baiklah teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman. Sebenarnya untuk anda seorang peminat pokok bougainville untuk dijadikan sebagai bahan bonsai atau sebagai tanaman hias. Semoga manfaat ya. Semoga persoalan anda terjawab ya. Dan semoga apa yang anda ingin ketahui, anda ketahui sekarang selepas anda mengikuti perkongsian daripada saya kali ini. Okey, baiklah teman. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda aktifkan tombol notifikasi ataupun tekan subscribe, tekan lonceng, like, share dan komen. Okey, tolong komen banyak-banyak teman untuk membantu memperkembangkan, mengaktifkan, menghidupkan channel Nazir Abdullah. Kerana dengan banyak-banyak komen anda, saya semakin bersemangat untuk berkongsi dan terus berkongsi terutamanya berkaitan alam perbonsaian kepada anda semua. Okey teman-teman ya. Silakan komen ya, komen banyak-banyak, tanya apa yang tidak tahu. Okey, sekiranya anda mempunyai ilmu juga kongsikan kepada saya. Jadi kita akan menjadi semakin mendapat banyak ilmu. Okey. Baiklah teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe ya. Kerana subscribe, like, share, komen itu semuanya gampang ya, gratis dan mudah. Kita tidak perlu membayar. Jadi, kita juga akan mendapatkannya. Okey, baiklah teman. Sekiranya anda memiliki pertanyaan ataupun cadangan, ya teman,
Okey, sila tulis dalam komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Okey, baiklah teman, cukup sampai sini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat ya, terutamanya kepada teman-teman yang memiliki ataupun meminati pokok bougainville untuk jadikan sebagai bahan bonsai ataupun tanam hias. Okey, baiklah teman, cukup sampai sini dulu. Seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sama-sama manfaat syafaatnya dari dunia sampai jumpa kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu bis, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.